Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang apabila kita nak minum air daripada botol mineral seperti ini, kadang-kadang tudungnya tu agak ketat untuk dibuka. Dan menyebut tentang tudung yang agak ketat untuk dibuka ni, saya ada satu kisah semalam yang ingin saya berkongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga ia menjadi satu motivasi yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang selalu memerhatikan latar belakang saya ni, saya di mana? Jadi saya sekarang ini di Sydney. Okey, Sydney, Australia. Cuma seperti biasa di airport hotel. Maka airport hotel ni tak adalah apa-apa view yang menarik. Jadi tirai pun tutup saja. Kalau buka tirai pun tak ada apa, tutup balik juga ya. Okey, baik. Semalam saya membuat penerbangan daripada KLIA ke Sydney. Cuma bukan sebagai juruterbang yang memandu pesawat, tetapi sebagai penumpang biasa. Okey, on duty, masih juga bertugas tetapi sebagai penumpang, di mana kadang-kala, bukan selalu, kadang-kala kami juruterbang, kami bergerak dari point A ke point B sebagai penumpang, supaya bila sudah sampai point B ni, kita akan mengambil alih sebuah pesawat untuk dipandu balik ke point A. Kadang-kadang dari A ke B sebagai yang memandu pesawat, tapi sampai B kami sebagai penumpang yang balik daripada B ke A. Alright. So most of the time we operate the flight from A to B, but sometimes due to the aircraft rotation, due to the crew rest or crew requirement, we position ourselves. Okay. Part of our duty is we position ourselves as passengers from point A to B, and then we fly the aircraft. We operate the aircraft from B back to A. Or it could be reverse. We operate from A to B and then we position as passenger from B to A. Ini kadang-kadang dalam rangka dalam kerjaya kita lah sebagai seorang juruterbang. Jadi semalam saya dari KLIA ke Sydney sebagai penumpang biasa. Sampai Sydney rehat 24 jam. Nanti malam insya-Allah saya akan memandu pesawat daripada Sydney balik semula ke Kuala Lumpur. Jadi semalam saya sebagai penumpang di kelas perniagaan, saya bersama dengan pembantu kanan saya, co-pilot saya ya, first officer. Jadi kami duduk row tengah. Okey, pesawat A330, kalau kelas perniagaan ada 4 barisan. Satu barisan bersebelahan dengan tingkap. Satu lagi barisan bersebelahan dengan tingkap. Yang tengah-tengah tu ada 2 barisan. Dia samalah. Jadi saya dengan first officer saya duduk di tengah. Di sebelah kiri saya ada seorang penumpang wanita berbangsa India yang agak berumur. Dia sebut sebagai apa? Amma ke Aci ke ya. Di sebelah kanan saya ya. Jadi dalam penerbangan ketika sedang cruise, anak-anak kapal pun sudah habis servis, makan minum apa semua. Lampu kabin pun dimalapkan, dim untuk orang nak rehat apa. Jadi ketika tu saya seperti biasa dalam penerbangan saya mendengar kuliah-kuliah YouTube yang saya download siap-siap. Sebelum berlepas saya download siap-siap kuliah-kuliah YouTube daripada para artis sunnah, baik dalam negara, luar negara, dan saya tonton dalam flight. Sebab saya sebagai penumpang kan, saya tak tonton movie. Bahkan semalam dalam flight yang 8 jam tu tak pasang langsung pun skrin tu. Saya tengok phone saya saja ya. Rakaman-rakaman kuliah YouTube. Jadi sedang tonton dengan kelajuan 1.5 playback speed. Saya perasan dari from the corner of my eye, wanita berumur tersebut, dia tidur dalam flight daripada pelepas tu, dia baru bangun dan kemungkinan besar dia dahaga, dia cuba nak minum air. Jadi bagi penumpang dalam kelas perniagaan, setiap seorang diberikan satu botol air mineral yang kecil. Bukan brand lah, ini hotel kat Sydney yang bagi. Okey, brand jenama lain tapi saiz yang ini. Jadi dia bangun, kemungkinan besar dia dahaga, dia cuba buka. Dia cuba pusing-pusing, tak boleh. Dia cuba pusing-pusing, tak boleh. Beberapa kali dia try tak boleh, akhirnya dia letak tepi dan dia baring semula. Jadi saya terperasan, dia bukan sebelah saya. Saya di sini. Kemudian ada lorong, ada aisles yang penumpang boleh jalan, anak kapal boleh jalan kan. Kemudian baru dia di hujung sana. Jadi saya ternampak. Dia tak minta tolong. Mungkin dia nak panggil anak kapal, tapi kadang-kadang nak cari butang tu pun mana satu butang nak tekan ni kan. Jadi dia diam saja. Lalu saya pun pause, berhenti sekejap daripada YouTube yang sedang saya tonton. Saya pandang kepada dia, lambai sikit, tarik attention dia. Kemudian saya buat isyarat macam tu. Dia pun senyum, angguk-angguk senyum. Jadi saya pun ambil tangan panjang kan. Saya pun ambil daripada tempat dia.
Saya bukakan sampai jadi setengah, taklah buka habis. Saya buka habis setengah, saya passing balik ke dia. Dan dia terima sekali lagi dengan penuh senyuman, dengan penuh kegembiraan di wajahnya, dan dia pun minum air. Alhamdulillah. Itu saja yang nak cerita. Tapi cerita lain yang saya nak bawa daripada perkongsian ini, yang saya kata moga-moga dapat menjadi motivasi. Saya yakin, saya, tuan-tuan dan puan-puan semua adalah orang yang apabila ada orang lain minta tolong, kita akan tolong mereka. Betul tak? Sekadar kemampuan kita. Cuma saya nak bawa kita, tuan-tuan dan puan-puan, kepada satu lagi level, satu lagi tahap, bukan lahap, satu lagi tahap yang lebih tinggi, iaitu sebelum orang minta tolong, kita tolong dia. Macam mana pula kita tahu dia tu nak minta tolong? Kan dia kata, no, dia dah ask for you, sibuk je. Kan? Okey, sebab daripada pengamatan kita, kita boleh observe orang tu, kita nampak dia memerlukan pertolongan. Tapi mungkin dia segan ke, dia tak tahu nak minta tolong pada siapa ke. Jadi kita sendiri awal-awal yang menawarkan diri untuk menolong sebelum dia minta tolong. Jadi tentang tolong menolong ni, saya ingin bacakan sebuah hadis Nabi SAW untuk rujukan kita bersama. Hadis daripada Sahih Muslim nombor 4867 atau penomoran lain hadis nombor 2699, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Sesiapa yang membebaskan satu kesulitan daripada seorang mukmin daripada pelbagai kesulitan dunia, nescaya Allah membebaskan untuknya satu kesulitan daripada pelbagai kesulitan hari kiamat. Kita tolong satu, Allah akan bebaskan untuk kita satu. Kita tolong banyak, banyak lagi yang Allah bebaskan kepada kita daripada kesulitan-kesulitan hari kiamat kelak. Bagi dia bersambung lagi, semua ni daripada satu hadis, tapi saya baca rangkap demi rangkap ya. Waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan sesiapa yang memudahkan kesukaran seseorang, nescaya Allah mudahkan ke atasnya urusannya fid dunya wal akhirah, urusannya di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang menutup aib seorang muslim, Allah menutup aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah sentiasa menolong seorang hamba selagi mana hamba itu menolong saudaranya. Baik, mungkin ada yang berkata hadis ini merujuk kepada sesama orang-orang beriman, sesama orang-orang Islam, kita saling tolong-menolong. Kan? Tidak begitu. Sebenarnya anjuran untuk sentiasa tolong-menolong ini juga ditujukan kepada mereka yang bukan beragama Islam. Sama-sama kita ketahui ayat ke-8 daripada surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60, di mana Allah Subhanahu Taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian daripada berbuat baik dan bersikap adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian kerana agama kalian dan tidak mengeluarkan dan tidak menghalau kalian daripada tempat tinggal kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Okey, jadi anjuran untuk berbuat baik ini ada juga terhadap kaum yang bukan Islam. Bahkan juga hari ini, hari Jumaat kan, kita baca surah Al-Kahf, dan dalam surah Al-Kahf tu dalam beberapa kisah yang ada kisah tentang Zulkarnain, betul atau tidak? Di mana mulai ayat nombor 93, tak silap saya, Allah SWT menerangkan bagaimana Zulkarnain bertemu dengan satu kaum yang tidak difahami percakapan mereka. Tetapi they managed to overcome the communication barrier, dan kaum itu menerangkan tentang bagaimana mereka ini selalu diganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj.
dan mereka offer, kalau boleh kami nak bagi kamu wahai Zulkarnain satu ganjaran yang besar kalau kamu dapat menutup, membina tembok antara dua gunung tu, tempat yang selalu Yajuj dan Majuj datang mengganggu mereka. Zulkarnain kata tak payah, apa kedudukan yang Allah telah kurniakan kepadanya adalah lebih baik, sebaliknya bantulah aku untuk tolong dengan pekerja dan juga besi, sehingga akhirnya siap. Dan setelah akhirnya siap, berkatalah Zulkarnain pada ayat 98, qala haza rahmatum min rabbi, berkata Zulkarnain, ini adalah daripada rahmat Tuhanku. Poin penting saya nak bawa di sini, Zulkarnain ni bila jumpa kaum tu minta tolong, dia tak tanya kamu ni Muslim ke tak. Sebaliknya, dia terus saja menolong. Ya? Nak bagi ganjaran pun tak mahu. Tapi dia ajak mereka bantu tolong dia sama. Berarti berlakunya transfer of technology. Zulkarnain ni pandai. Tapi dia nak labor force. Okay? Dan dia nak bahan mentah. Jadi bawa dan ajar mereka supaya mereka ni disambil menolong Zulkarnain juga dapat belajar cara-cara bina tembok, supaya kalau ada tembok lain pula mereka nak bina, mereka boleh buat sendiri tanpa perlu lagi bantuan Zulkarnain. Jadi Zulkarnain bukan sekadar zahir, bukan sekadar secara zahir bantu mereka bina tembok, tetapi juga bantu mereka dengan cara mengajar mereka cara-cara pembinaan. Sebab tu dia ajak mereka itu sama, ya, untuk ajak sama, ya. Sila tadabbur ayat-ayat daripada 93 hingga 98 daripada surah Al-Kahf tersebut, ya. Kita selalu ngaji kan, jangan baca saja. Baca bagus, tapi baca, semak terjemahan, tadabbur dan cuba ambil iktibar daripada ayat-ayat ini. Jadi ini satu contoh bagaimana kita ni, Allah menerangkan kisah ni dalam Quran, bukan sekadar nak buat cerita bedtime story, cerita sebelum tidur, tapi menerangkan kepada kita bagaimana boleh saja kita membantu kaum lain tanpa perlu bertanya, kamu ni Muslim ataupun tidak. Bahkan kita ada contoh lain daripada hadis yang sama-sama kita tahu, bagaimana seorang pelacur, dia singgah ke satu perigi, minum air, kemudian dia nampak ada anjing dahaga dan dia pun berusaha ambil air bagi anjing tersebut. Jadi kita tolong haiwan pun akan diberi pahala. Dalam kes itu Rasulullah SAW menyebut Allah mengampunkan dosa-dosa pelacur itu kerana usaha dia untuk mengambil air dari perigi dan memberi anjing itu minum. Jadi kita ni dituntut berbuat baik bukan sahaja sesama umat Islam, tetapi juga kepada mereka yang bukan Islam, juga kepada haiwan, ya. Jadi bila kita sebut tentang tolong menolong ini, macam saya nak bawa di sini, kita tak tunggu orang minta tolong. Sebaliknya kita satu level lagi tinggi, satu tahap lagi tinggi. Yang ini kita sendiri yang menawarkan pertolongan bila daripada pengamatan kita, from our observation, nampak dia ni macam nak minta tolong. Nampak dia ni dalam suasana yang memerlukan pertolongan. Kita offerkan dia pertolongan terlebih dahulu. Saya bagi contoh lain. Sebagai contoh, di KLIA, okay? Ada, siapa yang pernah pergi KLIA akan tahu ada 4 blok parking. Blok A, blok B, blok C, blok D. A, B, C ni untuk penumpang biasa. D for Delta ialah untuk staff KLIA. Juruterbang, pramugara-pramugari, yang bekerja engineering, yang bekerja immigration, security, ticketing, baggage handling dan semua-semua tu. Okay? Dia orang parking di situ. Jadi kadang-kadang saya baik dalam nak pergi flight ataupun balik daripada flight, kadang nampak penumpang duduk cari parking yang mana. Jadi awal-awal kita boleh tanya, can I help you? Kalau nampak orang Malaysia, boleh saya bantu? Oh, saya duduk cari parking yang mana? Kalau Delta bukan, Delta ni staff. Tuan sama ada A, B atau C. Dia pula, saya tak ingat lah A, B atau C. Okey, lepas tu saya cerita. Bila drive ke KLIA, nak masuk parking tu, masuk yang pertama ke kedua ke tiga? Dia pun fikir-fikir, yang pertama saya terlepas, saya masuk yang kedua. Kedua tu B. Cik pergi yang B tu cari kat situ. Okay. Jadi itu satu cara kita boleh tolong walaupun dia tak minta tolong. Dia tak minta tolong tapi kita nampak muka dia blur-blur, duk tengok yang mana satu kan. Ini sebagai contoh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pun saya yakin dalam aktiviti, dalam urusan harian tuan-tuan dan puan-puan, pasti Allah membuka peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menawarkan bantuan sebelum orang itu minta bantuan. Saya ingat, saya dengar Allah membuka peluang, Allah membuka ruang kepada anda untuk menolong orang lain sebelum orang itu meminta pertolongan. Saya bagi contoh. Okey, katakan kita sedang memandu,
kita sedang memandu lorong 2 hala dan kita nampak, kita sedang memandu ada kereta di sini yang dia nak masuk. Dia nak masuk, dia dah bagi signal, dia tengah tunggu. Dia sedang tunggu ruang kosong. Bila ada ruang kosong, dia akan masuk. Sini simpang ni tak ada traffic light. Okey. Kita pula sedang memandu, kita nampak dia dari jauh dah bagi signal. Kita tengok cermin belakang kereta banyak. Ini ni aku rasa dia ni tak ada ruang nak masuk ni. Lalu dia tak minta tolong. Dia sedang tunggu giliran. Kita sendiri yang berhenti. Kita bagi isyarat suruh dia jalan. Ataupun kita klip lampu ke apakah, bagi dia jalan. Dia tak minta tolong. Dia memang sedang tunggu giliran. Ataupun sedang tunggu ruang kosong untuk masuk. Tapi apa kata kita berhenti? Tahu kita pun rushing nak pergi pejabat. Ataupun keletihan daripada pejabat. Ataupun ada satu urusan lain. Tapi bagi dia masuk. Ini satu contoh. Kita ada ruang untuk menolong. Walaupun orang tu tak minta tolong. Dia tunggu situ je. Dia tak adalah buka tingkap. Lambai bendera merah ke apa ke. Saya bagi satu lagi contoh lain ya. Okey. Di tempat memarkir kenderaan, baik di kawasan kedai-kedai, baik di kawasan parkir kenderaan di shopping mall kan. Katakan kita sedang mandu, kita nampak kereta tu lampu putihnya di belakang menyala. Maknanya dia sudah masuk gear reverse, dia nak keluar. Dia sedang tunggu ada ruang, baru dia nak keluar. Tapi kereta banyak, katakanlah ini Sabtu Ahad ataupun cuti awal. Kereta banyak, semua orang sedang pusing cari parking. Ataupun nak keluar masuk, apa semua tu kan. Masyarakat Malaysia ni puratanya sangat selfish. Mereka tak akan berhenti, melainkan ada kepentingan peribadi. Apa dia kepentingan peribadi tu? Dia sendiri nak masuk parking lot tu. Sebab tu dia berhenti bagi orang tu keluar supaya dia boleh masuk. Kalau dia tak nak masuk parking lot tu, dia tak akan berhenti. Tapi anda jadi satu level lagi tinggi. Anda pun katakan memang tak nak masuk parking lot tu pun. Tapi anda nampak lampu putih dia menyala. Anda tahu dia nak keluar. Anda berhenti, bagi dia keluar, dia jalan, anda pun jalan. Anda berhenti bukan sebab nak masuk parking lot tu. Tapi sebab nak bantu dia, bagi dia keluar. Kesian dia dah lama tunggu situ nak reverse, tak boleh reverse. Jadi ini satu lagi contoh bagaimana kita boleh menawarkan bantuan tanpa orang tu minta bantuan. Tapi daripada pengamatan kita, from our own observation, he or she is looking for help. Okay, or there is a opportunity for us to memudahkan urusannya sebagaimana hadis kita baca tadi ya. Jadi inilah sedikit perkongsian saya. Moga-moga menjadi motivasi kepada kita sebagai seorang Muslim yang kita ini juga berbuat baik kepada sesama makhluk ya, baik sesama Muslim, kepada yang bukan Islam dan juga kepada haiwan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketat juga ni sebenarnya.